hari semalam bolehlah absorb sedikit tentang introduction. Sebenarnya kalau kita nak kupas lebih dalam tentang DDR ni, banyak lagi aspek yang kita perlu cover lah. Tapi dalam masa 3 jam tu saya rasa saya tak mampu nak cover in depth DDR tu overall. Cuma saya introduce yang penting dan yang diketahui oleh postgraduate. Semua dekat ni. Muka dia duduk kaki dia dekat kajian DDR. Okay, kalau any further question whatsoever boleh je tanya. Okay, cuma itulah saya nak cerita on the surface-nya, macam itulah DDR. Konsepnya adalah begitu. Yang kita kena faham adalah dia merupakan satu study yang sistematik, okay, yang ada satu proses yang perlu diikuti, yang tidak boleh skip mana-mana proses. Dan dia punya kelebihan adalah kita boleh ada pilihan sama ada nak report proses yang mana. Maksudnya kalau kita nak report bab analisis je, kita report bab analisis sahaja. Tapi make sure dia rigorous. Dan proses lain tu kena buat. Cuma report sahaja kita boleh dikecualikan. So kena faham dia punya line tu dulu. Okay. Dan bagi kajian-kajian yang ada semalam kot yang bertanya apa faedah kalau kita pakai DDR ni kan. Okay, sebenarnya bagi saya melihat secara personalnya, kalau kita menggunakan DDR, kita ada satu proses ataupun prosedur yang kita boleh follow step by step. Maksudnya kalau katalah ada nanti reader ataupun examiner menyangkal, kenapa you buat macam ni? Kita ada justification yang kukuh bahawasanya proses ataupun kajian DDR ni perlu mengikut prosedur yang begini. Jadi dia jadi satu justification yang sangat kukuh lah untuk kita. Itu satu kelebihan bila kita menggunakan DDR. Yang keduanya, saya melihat dia dari sudut falsafah yang dia pegang. Apapun bidang kita, kalau kita perlu pastikan falsafah dan bidang tu selari. Kalau macam kita nak buat multi method, contohnya ada interview, ada questionnaire, of course ia tak boleh berpegang kepada falsafah kuantitatif seperti post positivism. Itu tak sesuai untuk kita. Okay, jadi apa yang saya suka tentang DDR ni, sebab falsafah yang dipegang itu sendiri menjadikan kita lebih lebih bebas untuk memilih kaedah yang sesuai berdasarkan kita punya kajian masing-masing. InsyaAllah, itu yang kedua. Yang ketiganya, kelebihan dia. Dia punya pattern ataupun design, cara melaporkan tu berbeza daripada kajian yang biasa. Okay, biasanya kajian yang biasa dalam LR ataupun defining the problem, kita hanya akan bawakan previous study secara umum lah. Tapi kalau untuk DDR, kita lebih spesifik kepada membandingkan antara produk, prosedur, proses dan sebagainya. So itu kelebihan dia. Jadi bila kita nampak LR, orang-orang DDR ni dia lebih rigorous. Sebab dia tengok satu persatu produk yang mungkin sama, ada tak similar karakteristik, prosesnya sama atau tidak. Okay, so itu adalah kelebihan-kelebihan DDR yang kita boleh absorb kat dalam kita punya kajian, insyaAllah. Okay, so saya share screen-nya sekejap. Okay, so semalam kita dah tengok introduction to DDR. Kita dah tahu DDR ni specifically tentang apa. Dan dia punya definisi secara umum, boleh digunakan di dalam bidang apa. Okay. Dan kita juga telah tengok phases in DDR. Kalau ingat lagi ada 3 fasa, analysis, design and development dan juga evaluation. Kita juga dah tengok bagaimana kita nak letak research problem kita dalam DDR. Macam mana kita nak ulas research problem tu apabila dalam kajian DDR. Sebab dia ada beza sikit. Okay, macam mana kita nak buat LR di dalam DDR pun kita sudah kupas. Kalau ada soalan boleh tanyalah hari ni. Dan saya juga telah kongsi tentang beberapa model di dalam instructional design yang boleh diintegratekan dengan proses DDR. Yang mana sesuai lah, yang tak sesuai saya tak ulas sangat. Okay, so hari ini kita akan pergi step by step model pembangunan ADI. Saya gunakan ADI, semalam saya dah bagi justification kerana ADI ini resemble most of the step ataupun proses di dalam DDR.
So mudah untuk saya ambil ADI berbanding saya ambil Assure ataupun CAM ataupun D and Carry. Okay, dia lebih complicated sikit. Okay, so hari ini kita akan pergi step by step. Bagaimana nak buat ataupun nak rangka information dekat dalam kita punya kajian. Kejap Ya Allah. Sekejap. Okey. Share sekejap saya share satu lagi. Okey. Okay, so hopefully semua dah buka kita punya product development framework. Okay, makanya hari ini kita nak pergi kepada step yang pertama, analisis. Semalam saya dah kupas sikit analisis tu apa. Kita dah tengok sedikit dalam analisis ni kena ada apa. Dan kita telah simpulkan juga daripada perbincangan semalam, analisis ni maksudnya dia ada dua angle. Kita nak tengok necessity to develop the product dan satu lagi kita nak tengok apakah kandungan ataupun ciri-ciri kita punya produk itu daripada maklumat yang didapati daripada analisis ni tadi. Okay, so ada dua angle yang kita kena cover. Okay, so before kita pergi kepada analysis step, kita kena buat dulu preliminary punya steps, which is the first page of ProDev ni. Okay, saya type dan tuan-tuan perempuan juga terus type ke dalam ProDev masing-masing supaya kita dapat pergi selari. Kalau ada masalah terus tanya. Okay, ini suka saya ingatkan kerangka ini adalah untuk memberikan guideline yang secara umum untuk membangunkan produk kita. Mungkin ada setengah produk yang perlu ditambah itemnya atau ada setengah produk yang perlu dibuang itemnya. Okay, so modify accordingly. Okay, more or less ini adalah general structure of the framework. Okay, so mula-mula kita tulislah title kita, research title kita. Saya tulis research title saya ya. Development of enhance students' performance in managing. Okey, contoh ini title saya. So title saya memang membayangkan di kajian pembangunan lah sebab dia development. Okey. Dulu sebenarnya saya letak effectiveness. Tapi mula-mula saya letak development. Lepas tu fakulti tak luluskan, suruh tukar kepada effectiveness. Sebab sejarahnya pun saya dah cerita semalam, fakulti pendidikan waktu tu masih awal lagi development punya kajian. Kemudian akhirnya apabila saya masuk Viva, last panel Viva tukar balik kepada development. So itu saya suggestkan kepada kawan-kawan kalau buat kajian development, terus tulis development lah. Okay, so kita nak develop this module. Saya kata saya nak develop. Saya. Nak tanya, kalau kita letak model dekat depan tajuk tu boleh ke? Sebab ada juga cadangan dia suruh letak development. Macam tu. Maksudnya model dekat depan? Sebab maksudnya model of model pengajaran macam tu. Tapi ada juga cadangan dia kata suruh letak pembinaan pengajaran, pembinaan model macam tu. Okay. Ada perbezaan ke? Dia tak ada perbezaan, tapi dia macam school of thought lah kan. Sebab macam examiner ni kadang bila dia nampak model of apa-apa, dia tak tahu yang you develop ke you ambil orang punya, pun tak tahu. Okay, tapi bagi saya okay, sebab dalam thesis kita nanti kita akan kita akan clarify yang kita develop that things daripada scratch. So bagi saya tak ada masalah. Okay. Terima kasih doktor. Alright. Okay, so kita tulis tajuk Okay, now setiap produk dia ada area of interest dia. Modul ke, questionnaire ke, framework ke ataupun produk prototype ke, dia mesti ada area of interest. Okay. Jadi area of interest ni yang kita nak fokuskan sebab produk kita akan dibangunkan sekeliling interest ini. Okay, contoh kalau macam saya modul, katalah saya nak buat respiration. Area interest saya adalah tentang proses respiration.
Okay, sama juga kalau questionnaire pun letak. Katalah nak buat questionnaire ni untuk apa? Environment, clean, lean management contoh among SME in Malaysia contoh. Saya bagi tahu topik. So kita punya area of interest. Framework pula mungkin framework untuk develop teaching material for example. Okay, so tuan-tuan perempuan kena letakkan area of interest tu tadi. Okay. Sebab kita tak nak kita punya produk nanti hilang punca. Sebab all of this area of interest kena di-highlightkan kat dalam kita punya produk. Okey, dan ingat tak masa mula-mula saya introduce, DDR ini dia mestilah berdasarkan masalah yang timbul. Dia mesti ada problem source dia. Jadi kita kena kenal pasti problem yang kita hadapi untuk kita bangunkan kita punya produk. Okey, so katalah saya letak katalah saya letak masalah saya adalah abstract and dynamic of the nature of the biology process tu tadi menyebabkan students unable to visualize the process. Because in classroom teachers always use a static diagram for example. So ini masalah saya. Jadi kena kenal pasti apa masalah sehingga menyebabkan kita nak bina questionnaire tersebut. Apa masalah yang sehingga menyebabkan kita nak bina prototype tersebut. So letakkan dengan jelas kat situ. So daripada masalah yang wujud, apakah cadangan kita? So cadangan kita of course lah to develop kita punya produk. Excuse me Dr. Tuti. Yes, boleh. Okay, area of interest ni, saya tak kurang faham dengan ketiga-tiga modul questionnaire and framework ni. Kalau saya punya area interest ni lah berkenaan dengan leadership. Macam mana saya nak tu? Kejap. Siapa yang bertanya? David. Okay, David buat modul ke questionnaire ke framework? Questionnaire. Okay, so maksudnya sekarang leadership tu dalam aspek apa David nak kaji? Saya punya ni lain daripada yang tu lah. Saya punya the title saya lah the mediating role of psychological empowerment on the relationship between leadership style and organizational commitment among teachers and headmasters. Okay, alright. So sekarang ni dia punya area of interest leadership ada kaitan dengan psychological Ya, itu ialah mediating role dia. Okay. Psychological empowerment. Okay, so leadership and then ada area of interest dia adalah psychology. Okay. Ada any specific interest lagi? Tak ada. Ada. Okay, so itu maksudnya itu adalah area of interest David. Okay. Jadi kat situ kena letak. Sebabnya nanti questionnaire yang dibangunkan tu mesti mempunyai benda ni. Kena ada semua teori-teori dalam leadership dan juga kena semua ada teori-teori yang psikologi interest tadi tu. Maksudnya di sini modul dan framework tu saya tak payah isi lah kan? Tak payah. Saya buat sebab saya nak tunjuk contoh kepada semua peserta. Okay, terima kasih. Produk kita masing-masing lain kan? Ya, betul. Terima kasih Doktor. Ni saya je ada. Okay. Yang lain depends kepada produk masing-masing. Kalau buat modul, tulis modul je lah. Alright, thank you Doktor. Alright. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Adila. Saya nak tanya pasal yang area of interest juga. Okay. Macam saya buat nak develop framework. Tapi saya punya method tu based on questionnaire. So saya nak kena isi macam ni ada tak? Kat framework saja ke ataupun questionnaire dengan framework? Questionnaire tu develop tak?
Mungkin ambil daripada adapt and adopt daripada orang lain lah kot. Okay, adapt and adopt So maksudnya sekarang main product adalah framework kan? Ya. Okay, so letak kat framework. Framework sajalah Dekat maksudnya. framework sahaja. Sebab sekarang main product kita adalah framework. Okey, faham. Okay. Okey, terima kasih doktor. Boleh Adila? Boleh, terima kasih. Alright. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya Norinus. Okay. Saya nak buat modul. Dekat area of interest saya buat modul dalam subjek academic writing. Tapi fokus saya untuk enhance diorang punya engagement, student punya engagement. Jadi dalam area of interest dekat modul tu tulis apa? Dua-dua lah tulis. Sebab modul tu adalah untuk, apa tadi yang mula-mula sekali? Academic writing. Apa dia tu? Putus-putus. Oh, saya nak buat modul blended learning. Blended learning. Ya, mobile blended learning dalam academic writing. Academic writing so kena ada academic writing. Ini adalah area of interest. Lagi ada tak area lain? Ya, saya nak enhance diorang punya engagement, student punya engagement. Oh, okay. Itu adalah dalam teori. So maksud sekarang area kita adalah kita nak modul kita mestilah meliputi macam mana nak buat academic writing. Itu adalah topik yang kita nak fokus kat dalam modul kita. Tapi saya tak nak fokus academic writing. Saya nak fokus on improve student punya engagement saja. Tapi benda tu akan diukur daripada academic writing Ya. Yeah. Okay, so maksudnya sekarang yang kita kena content-nya adalah academic writing, betul? Ya, betul. Tapi kita nak measure adalah engagement. Ya. Okay, so maksudnya sekarang area of interest adalah academic writing. Okay. Sebab content kat dalam modul tu akan merangkumi academic writing. Cuma nanti kita punya measurement tadi akan ada elemen daripada teori. Okay. Thank you. Alright. Okay, ada soalan lagi tak? Untuk area of interest. Yang ni saya buat 3 sebab saya nak explain masing-masing 3 Yang lain tengok kepada produk masing-masing. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau saya punya area of interest nak develop module for mindfulness based parenting among parents with children, special needs children. Okay. So dia punya area of interest dia adalah mindfulness based parenting lah kan? Yes, betul. Sahaja. Betul. Okay. Alright. Thank you. Okay, ingat area of interest ni adalah the main content of our product tadi. Itu adalah maksud dengan area of interest. Okay, kalau modul untuk cikgu-cikgu ni senang kita nak cerita topik apa yang kita nak cover. Macam itulah lebih kurang Kalau yang produk lain selain daripada pengajaran dalam kelas dan sebagainya, apakah main content kita punya produk tu tadi? Itu maksud area of interest. Okay, so proposed session to develop our product. Okay, sebab itu adalah kita punya cadangan. Sebab kalau ada masalah yang timbul, maka kita nak develop our product. Tapi kena explain sikit lah, kenapa our product? Okay, katalah saya merujuk kepada problem solve saya. Sebab masing-masing ada problem masing-masing. So saya rujuk pada contoh saya ni. Students are able to visualize the process. So kita kena bangunkan satu modul untuk student ni visualize the process. So maksudnya saya nak menggunakan benda seperti Doktor tak dengar, macam putus-putus. Oh ya ke? Tak dengar ke? Suara tak jelas doktor. Oh ya ke? Sekejap. Kenapa saya punya ni? Internet kot, internet. Hello, dengar tak? Doktor ulang balik, tak dengar. Hello. Aduh. Tak dengar ya, sekejap. Hello, dengar? Okey, dengar. Dengar. Dengar doktor, dengar. Dah dengar Kejap saya nak tengok, takut. Kejap bagi 2 minit. Accounts email.
Okay. Mikrofon. Okay. Okay, dengar tak suara saya? Dengar jelas. Jelas. Jelas Alright. Okay, so maksudnya sekarang kat mana kita tadi? Okay, so bila kita cakap propose solution ni, satunya kita kena letak kenapa kita cakap our product ni can solve the problem source tadi. So for example, for this problem source yang cakap students unable to visualize the process. Jadi produk kita in anyhow kena make sure students boleh visualize the process. So saya pun cakap, okay, saya nak develop satu modul so that students were able to visualize the process. How? Okay, by using a multimedia element, for example. Kita letaklah animation ke, video ke. Okay, so ini kita punya produk. Means disebabkan oleh masalah tadi, maka timbullah kita punya produk untuk menyelesaikan masalah tadi. Boleh Semua dapat Okay, so isilah sambil-sambil supaya nanti boleh polish je framework ni, ubah dan sebagainya. Okay, so go to theory. Sekarang ni kita kena determine which theory yang kita nak embedded kat dalam kita punya elements of the module. Sebab semalam saya ada cerita, bila kita nak design and develop kita punya modul, kita perlu basekan kepada dua benda. Satunya maklumat yang kita dapat daripada analisis. Yang kedua adalah elemen-elemen yang di dalam teori. So setiap kajian mesti ada teori yang memasakkan kajian kita. Okay, jadi kita letak teori apa yang kita nak guna bagi membangunkan modul kita. Alright, so saya letak sini Katalah saya nak pakai CTML, Cognitive Theory of Multimedia Learning, by Mayer, 2004, for example. Okay, so sekarang letak teori-teori sahabat-sahabat nak pakai teori apa. And then satu lagi teori saya nak pakai problem posing, by Freire. Okay, so dua teori lah katakan nak pakai. Kalau ada lebih, letak lebih, tak ada masalah. Okay, kemudian kita pergi kepada DDR kita. Kita nak report in type 1 ataupun kita nak report in type 2. Okay, macam saya menggunakan kedua-dua jenis. So saya nak type 1 and type 2. Okay, kalau tuan-tuan perempuan nak type 1 sahaja, letaklah dekat type 1. So type 1 maksudnya context specific. Okay, kalau type 2 maksudnya dia adalah model research. Ingat semalam dah cerita, dia adalah model research, so maksudnya kita kena report in details. Every sub-studies. Kalau type 1 dan type 2 dah hybrid dah. So keduanya sekali, context specific and also reports in details every sub-studies. Okay, jelas type 1, type 2. Okay. Doktor. Ya. Apa ni teori tu? Okay, kalau questionnaire ataupun framework jelas lah kot teori apa nak guna kan. Tapi kalau untuk macam modul ataupun produk lah, sistem ke, teori apa yang kita boleh guna? Kalau tak ada teori boleh pakai model. Ada pakai model tak? Yang ID model tu ke ADI tu ke? Itu model untuk pembangunan. Model untuk membangunkan produk tu, ada tak ikut model mana-mana? Ataupun ada tak ikut macam prinsip apa? Prinsip apa? Prinsip Bernoulli ke? Ada tak benda-benda macam tu? Adalah, konsep-konsep tu adalah. Cumanya kalau nak proper teori tu tak ada lah. Tak terfikir lagi lah, tak terfikir. Bukan yang tak ada, tak terfikir. Tak terfikir lagi Okay, so sebab nak bangunkan produk tu, prototype tu, dia mesti ada konsep ataupun benda yang kita kena guna untuk bangunkan satu produk. Yalah, equipment yang tersebut lah. Cumanya macam mana lah? Tu yang saya confuse sikit ni. Sebab teori, sebab kalau questionnaire ni saya
quite clear lah kan, kalau kita nak buat whatever construct yang kita adalah certain type of teori yang kita boleh guna kan. Tapi kalau nak buat produk ni, adakah macam produk punya teori? How to develop a product, start from design apa semua tu. Ke itu ke bukan? Bagi saya kat sini teori ni boleh juga kalau untuk produk macam tu, for example lah kan. Macam kita nak bina enjin kapal terbang contoh lah So dia mesti ada prinsip fizik ataupun prinsip apa yang kita pakai untuk membina enjin tersebut. Betul. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip itu yang kita pakai, elemen dalam prinsip tu yang kita guna untuk bangunkan enjin tu tadi. Jadi itu di-considered sebagai this area. Jadi maksud yang saya letak kat sini boleh jadi model, boleh jadi prinsip, boleh jadi scientific theory. So semuanya berada di dalam kolom yang sama. Alright. Okay. Boleh clear tak Hafzi? Nampak clear lah, cumanya saya nak kena mencari lah dalam saya punya produk itu. Kena mencari. Yang bab mencari itu memang wajib. Doktor? Ya saya. Doktor, saya Wan, Doktor. Okay Wan. Yang berkaitan dengan teori ni kan, sebab saya study dari aspek usability element. Okay. Okay, usability element dari segi interface design lah. So di sini saya punya area of interest adalah framework. Nak bina satu usability conceptual model for the interface design. Jadi di sini saya punya teori sebab nak bagi research saya tu nampak ada novelty, maka saya extend lah daripada let's say term. So daripada term tu perceive of ease of use. So kat situ saya extend, saya nak identify apakah properties bagi usability. Okay. Alright. Okay. So adakah itu saya punya teori utama saya ataupun dalam nak identify properties itu, sebab dalam nak identify properties ease of use itu ada banyaklah prinsipal, contohnya 8 golden rules, kemudian adanya istilah daripada ISO dan sebagainya. Okay. So dari kat sini saya nak declare dekat mana? Yang term tu ke ataupun yang 8 golden rules tu ke ataupun yang mana Doktor? Okay, so dalam conceptual framework gabung yang mana? Saya nak extend yang perceived ease of use lah. Perceived ease of use tu pakai term dengan model tu tadi Ya, So term dengan apa tadi? Model apa? 8 golden rules. 8 golden rules. So letak kedua ni. Sebab ini yang utama. Okay. Okay, so kat sini 8 golden rules. Tapi hasil akhir saya adalah type 2 Doktor. Hasil akhir adalah? Type 2, maksudnya conceptual, maksudnya framework lah. Oh, tak ada masalah. Oh, okay. Tak ada masalah. Type 1 ke type 2 ke tak ada masalah. Sebab teori tu kita nak tengok teori apa yang major yang kita gunakan untuk construct kita punya elemen kat dalam framework tu tadi. Okay. Teori yang paling besar kita pakai. Kalau macam yang guideline daripada ministry whatsoever tu itu tidak termasuk sebagai teori. Kalau ISO standard boleh diterima pakai Doktor sebab dalam saya nak buat operational definition tu, ease of use itu di dalam ISO pun ada juga. So kalau saya tarik juga yang tu boleh juga ke Doktor? Yang tu wujud tak dalam conceptual framework nanti? Taklah, cuma dekat literature review tu sebab saya nak membanding bezakan antara definasi ease of use tu lah. Okay, so tak perlu masuk. Sebab benda tu tak ada dalam conceptual framework. Okay. Alright. Okay. Masukkan yang hanya ada dalam conceptual framework sahaja. Yang lain-lain tu tak perlu. Itu boleh dirujuk, itu boleh kita elaborate dekat dalam operational definition ataupun masa LR kita. Alright. Okay, terima kasih Doktor. Okay. Alright. Dapat semua dapat? Yang lain okay
Macam start terus angkat tangan. Terus angkat tangan dan tanya. Okay, so model. Okay, model kita semalam lah yang ada yang nak pakai DDR terus, pakailah DDR terus proses tu. Tanpa menggunakan mana-mana model ID pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau yang nak pakai ADI, tulislah ADI. Kalau nak pakai CAM, tulislah CAM. Yang mana-mana suka, yang mengikut yang favorable kepada kajian kita. Okay, kemudian pergi kepada evaluation. Okay, sekarang ni dalam kita punya produk ni ada terdapat formative, summative, conformative ataupun yang mana satu sahaja yang terdapat dalam kita punya produk. So kita kena determine. Okay, kalau macam saya ada formative. Pilot study saya dikira sebagai formative. Okay, kemudian summative saya pun ada sebab saya buat eksperimental. Conformative pun saya ada sebab saya buat clinical interview. Jadi dalam kajian saya ni tiga-tiga ada. So tuan-tuan dan puan boleh letak yang mana sesuai. Kalau tak ada conformative tak payah letak kosong. Okay. Summative ni until effectiveness yang biasa je kan? Before and after tu still summative kan? Sampai effectiveness yang biasa. Kan summative? Summative. Kalau conformative ni kita ada buat additional kan? Yes. Okay. Conformative tu kita add lagi another evaluation untuk confirmkan yang summative tadi. Sebab kita panggil dia sebagai conformative. Hatilah katakan Okay, so Hello doktor. Ya. Kalau pre-test tu di mana terletak ada? Formative. So. Pre-test, post-test itu masuk dalam summative. Summative. Yes. Saya dah buat pilot study. Lepas tu kalau kita nak untuk make sure that our question is valid lah, kita beri kepada expert. So di mana letaknya tu? Di summative. Di summative. Kalau pilot study di formative. Okay. Kalau yang sudah pilot study tu kita beri kepada apa tu? Expert untuk buat. Kita letak di mana? Oh, untuk expert tu dia untuk validate ke apa? Validate. Okay, itu masuk dalam formative juga. Maksudnya saya ada dua lah. Lepas pilot tadi, lepas tu saya buat pre-test. Ada dua lah saya sana. Betul. Okay, so maksudnya sekarang formative dia mula-mula expert kan? Validate. Betul? Betul. Kemudian pergi kepada pilot study, betul? Ya, betul. Okay, lepas tu barulah kita test kepada real respondent kan? Yes, correct. Betul. So kat sini summative dia adalah survey. Survey, ya. Okay. Thank you doktor. Thank you. Ada buat conformative ke? Tak ada. Tak ada. Sampai ke survey je. Okay, sampai real respondent satu round, okay cukup. So maksudnya sampai summative sahaja. Ya. Perlu ke conformative? Tak perlu, tak wajib. PhD maksudnya PhD. Untuk PhD tak wajib. Sampai summative pun dah kira okey. Okay. Itu depends pada design kita. Doktor, kalau sekali kita propose guideline, so kita tak test benda tu kepada responden, jadi sampai formative je lah kan? Expert validate. Expert validate je. Usability tengok tak? Tak. Tak tengok usability? Just orang kata propose guideline je. Dan tak tengok pun. Oh, maksudnya kalau yang last kali tu, kita nak evaluate tu, maksudnya kita tengok, expert akan tengok usability ke? Ya, betul. Awal-awal dia validate dulu. Okay. Lepas tu last sekali, expert tengok lagi sekali untuk usability. Okay. Faham? Sebab usability tu adalah yang memang. Okay. Terima kasih doktor. Alright. Okay, settle evaluation. Betul. Ya. Yang conformative tu dia macam triangulation lah kan? Maksudnya mungkin kita buat interview lepas kita pre and post tu. Yes, betul. Sebab kita nak triangulate dengan data utama kita yang kita dapat. Contoh macam first kita buat experimental kuantitatif. Tapi kita nak triangulate pula dengan data daripada interview contoh. Jadi itu jadi sebagai conformative. Mungkin daripada angle yang lain pula kita nak confirmkan benda tu. Okay.
So kita kira sebagai confirmative. Okay. Alright. Okay. Ya, Waalaikumsalam. Izzat ni ada. Okay, Izzat. Saya nak tanya, boleh doktor terangkan semula tak? Mungkin ramai yang keliru pasal formatif, sumatif dan konformatif ni. Ni mesti semalam time saya explain tidur kan, cupik seorang. Okay, macam ni. Jangan confuse. Formatif ni adalah penilaian yang sebelum kita habis. Ceritanya, kita contohnya macam kita mengajar ke apa, setiap subtopik kita bagi penilaian pada student. So itu formatif lah sebelum habis chapter. Jadi dalam kajian kita ni contoh, katalah dekat fasa development, kita nak nilai kita punya elemen dalam produk tu, kita pun tanyalah expert untuk validate. So itu dikira sebagai formatif. Sebab kita punya kajian tak habis lagi, tapi kita dah nilai siap-siap. A part of that. Okay, so pilot study sebab dia bukan di akhir study, maka dia juga dikira sebagai formative evaluation. Okay. Kemudian kalau summative ni maksudnya memang dah ujian yang terakhir untuk memastikan produk kita tu boleh guna. Ada yang pakai usability, ada yang tanya perception, ada yang buat experimental. Maksudnya produk ni memang expert kata boleh guna dan kita nak test kepada real participant. Okay? Ataupun bila dah expert validate, kita nak tengok dia punya usability with another group of expert ataupun field expert. Okay, jadi itu adalah Suara betul-betul doktor? Alamak, betul-betul je. Rasanya kena tukar laptop lagi kot. Kenapa? Tak ada apa. Janganlah nanya, saya nak lari bilik sebelah. Kejap, saya try ni sekejap Kejap ya. Sekarang okey, tadi masa doktor explain tadi ada putus-putus. Oh ya ke? Ni dengar tak? Jelas. Ni very clear. Okay, ni very clear Saya pakai ni lah. Sebab tadi pakai yang tu. Sekejap Kena adjust lah pula. Sebenarnya satu kekurangan pakai teknologi ni macam ni lah. Kadang adalah. Semalam sampai anak saya cakap, Mama ketuk lah sikit laptop tu. Sebab tak dengar kan, dia suruh ketuk laptop tu. Okay, ni jelas tak suara saya? Sangat jelas. Alright. Okay, so apa tadi? Saya tengah bebel apa tadi? Okay, summative pula adalah last test. Last test untuk memastikan, maksud kita nak tutup dah kita punya product evaluation ni. Last test untuk memastikan kita produk tu boleh digunakan ataupun keberkesanan dia. Sebab ramai yang tak buat keberkesanan pun. Jadi sebab tu saya tak boleh cakap summative ni hanya untuk keberkesanan. Tak. Okay. Ramai yang tak test pun kepada real respondent. Ramai yang menggunakan kumpulan expert juga untuk test the product. Jadi yang terakhir itu dinamakan sebagai summative. Okay, itu yang kedua. Confirmative pula, bila dah yang terakhir itu dah akhir, expert dah cakap okey betul confirm. Yang expert validate tadi memang boleh digunakan. Dan kita pula macam tak puas hati pula konon-konon lah tak puas hati pula nak confirmkan lagi. Jadi kita bawa kita punya modul tu pergi kepada beberapa orang yang real user kepada modul tu. Kita bagi modul tu, kita pun cakap okey bagi pendapat you bila you pakai modul ni apa dia punya perception. Itu dikira sebagai confirmative. Maksudnya 3 kali kita evaluate modul tu. Boleh faham tak? Okey Jelas Alright. Okey, sorry nak tanya lagi. Ya, boleh. Kalau yang post test, yang kan ada certain orang ada eksperimen, buat eksperimental, pre-post, maksud ada post test 1. Tu adakah
summative ke confirmative kalau macam tu? Oh, itu masih lagi summative. Yang dia buat retention test tu kan? Ya, Okay, so itu masih lagi dalam summative. Okay, Sebab faham. dia melihat perspektif yang sama. Cuma confirmative tu more interview macam tu lah kan doktor? Betul. Macam tadi sahabat kita cakap untuk triangulate-kan data summative kita. Alright, okay. Alright. Okay. Sekejap, maaf. Retention, benda apa tu? Orang bina produk ni dia tak tahu retention ni. Retention ni adalah satu ujian untuk tengok skor selepas post test. Dia macam ni, kita bagi pre-test pada budak tu, budak lah orang tua pun boleh lah kalau kita ada modul. Kita bagi pre-test kepada kita punya participant, lepas tu kita exposekan dengan intervention, lepas tu lepas intervention kita bagi lagi satu test iaitu post test. Okay, kemudian selepas 4 minggu daripada post test tu, kurang-kurangnya 4 minggu, kita bagi satu lagi test untuk melihat dia punya long term memory. Dia ingat ke tak apa yang dia belajar. Tu dinamakan sebagai retention. Okay. Alright, next. Benda yang paling simple, kita punya product name. Letaklah nama kita punya produk tadi. Letaklah nak letak nama apa pun ya. Nama produk masing-masing lah. Okay, dan pergi kepada kita punya research objective. Part ni lah kadang-kadang pening pun. Okay, so yang pertama sekali, kalau nak develop the product ni memang standardnya adalah to develop. Okay, objektif yang pertama adalah to develop. Katalah to develop. Excuse me doktor. Yes. Product name tu mesti ada kaitan dengan research kita kan? Ya. Walaupun nama dia catchy tapi biarlah ada kaitan dengan kita punya content tu kan. Okay. Adakah product name tu hanya untuk kita tahu saja ataupun perlu kita nyatakan ataupun report dalam thesis nanti? Perlu report dalam thesis. Okay. Terima kasih doktor. Alright. Okay, so katalah kita nak develop. So to develop produk kita, biasanya dalam objektif ni saya suggest untuk letakkan nama penuh dululah sebelum nama pendek. Okay, so to develop the product, katalah by integrating CTML and problem posing theory in enhancing students performance. Okay, ini adalah saya punya objektif yang pertama. Tuan-tuan perempuan pun semua buat development, so ini adalah objektif yang pertama. Okay, so to develop. Apa-apa pun kita kena start dengan to develop. Kejap. Dengar ke suara saya? Dengar Alright. Okay, so next adalah biasanya selepas develop, yang generally-nya kita nak tengok adalah dia punya validity and reliability. So yang kedua, to determine the validity and reliability of the product. Nanti adjust lah ya. Ini sebab spontan je saya buat ayat ni. Tolong abaikan saya punya grammar and tenses. Tak sempat nak fikir. Okay. So, yang nombor 3, biasanya dalam development punya research, kalau nak tengok effectiveness lah. Kalau nak tengok usability lah. Okay, depends. Okay, so to compare the effectiveness. Kalau perlu compare. Kalau tak perlu compare, tak perlu. To determine the effectiveness sahaja. Ada yang buat modul biasanya kita nak dia compare dengan traditional punya method. Okay, so depends. Ataupun kalau tak buat effectiveness, boleh letak to determine the usability
of the product. Ataupun kalau tak buat usability, to explore the perception of the user. Macam tu. So kod-kod mana pun, 3 ni kena ada. Macam-macam mana pun nak letak, nak tambah objektif lain dan sebagainya, boleh. Tapi kod-kod mana pun generally-nya 3 ni adalah objektif untuk development. Okay. Kemudian katalah orang yang buat effectiveness nak letak confirmative. Sebab saya tadi saya letak confirmative. Okay. Jadi saya katalah yang keempat ni saya nak buat interview. To explore conceptual change among students. So ni kira saya punya confirmative. Jadi saya ada 4 objektif. Saya tengok effectiveness. Okay. Kemudian saya explore pula conceptual change. Ini menggunakan nanti clinical interview. Contoh. Okay. Jadi kita ada 4 objektif. Kalau tak buatlah ya. So modify accordingly. Okay, so dapat objektif semua? Alright. Okay, so tak ada masalah untuk first one. Okay, so now kita masuk kepada analysis phase. Okay, analysis phase adalah berada di dalam objektif yang pertama, iaitu to develop. Okay, so Doktor, sorry nak tanya. Objektif pertama. Doktor, tadi tadi kan kita dah senaraikan semuanya objektif tu kan, research objektif tu. So yang doktor cakap tu adakah ini sebenarnya objektif untuk kita punya kajian lah kan? So tak perlu ke macam yang ni saya tengok ni lebih kepada yang untuk macam fasa yang kedua kan. Kalau macam fasa pertama tu kita tak perlu ke nak cakap tu identify needs ke, kan kita yang fasa pertama kan need analysis. So kita perlu mention tak dalam objektif kita. Okay. Alright, saya faham. Okay, sekarang suggestion saya adalah objektif tu kita kurangkan, kita banyakkan kat dalam RQ kita. So maksudnya objektif analisis tu, semalam pun saya dah mention, bila kita cakap develop, maksudnya dia termasuk dengan fasa analisis sekali. Okay. So maksudnya objektif yang pertama ni merangkumi merangkumi fasa yang pertama. Okay. Analisis, design, develop. Okay. Alright. So sebab tu saya ambil objektif pertama, saya letakkan kepada fasa analisis. Alright. Tapi doktor, cumanya macam SV saya dia develop tu dia nak dekat at least nombor 2 atau nombor 3. Oh, sebab development tu Sebab yang first tu macam yang puan tu cakap tadi lah, sebab selalunya kita nak identify the prevalence ke, factors contributing ke, then the second one tu baru at least go to the system lah. Okay. Kalau ikut School of Thought supervisor nak macam tu, silakan buat macam tu. Tak ada masalah. Okay. Sebab kalau School of Thought saya yang saya ikut ni, develop tu maksudnya dah termasuk dengan analysis, design and development. Okay. Tapi kalau you all perlu buat macam tu, maksudnya tu saya kata tadi modify accordingly. Maksudnya kat sini nombor 1 adalah to identify lah. To identify components apa. Okay, kemudian nombor 2 you all mungkin to design the product. Okay, yang ketiga barulah you all akan masuk to develop. Alright. Saya School of Thought yang saya follow sebab dia nak kurangkan objektif supaya nampak tak banyak sangat beban kita, tu je. Okay. Benda tu sama. Okay. Okay, so pergi kepada RQ. Bila RQ barulah saya spesifikkan kepada komponen ataupun necessity tadi. Okay, so contoh based on expert opinion, what is the necessity to develop produk kita
Itu yang pertama. Sebab ingat analisis ni ada dua angle, iaitu nak tahu keperluan untuk membangunkan, dan yang keduanya nak tahu apakah komponen yang perlu masuk kat dalam kita punya modul. Okey, itu RQ yang pertama. RQ yang kedua, kita detail up lah the content yang kita perlukan. Contoh macam saya nak tahu, what are the strategies? Satu. Kemudian mungkin kita nak tahu what are the approaches? Okay. Lagi mungkin kita nak tahu kalau tak semalam sahabat kita content tu kena figure out sendiri daripada previous study. So what are the content? What are the suitable contents to include? So nampak saya RQ. Jadi objektif saya walaupun 3 tapi RQ saya boleh jadi satu objektif boleh jadi 6, 8 RQ. Macam itulah. So depends mana-mana. Style masing-masing. Okay, yang penting benda tu terjawab. Okay, so itu kita punya question. Doktor? Yes. Yang nombor 1 tu based on expert opinion tu, yang tu masuk dalam literature review sekali lah kan? Literature review, tak. Ini kita interview, kita buat analisis kepada expert. Oh, maksudnya kita interview expert ataupun bagi questionnaire. Okay. Betul. Saya letak je ni based on expert opinion sebab nak suruh nampak terus sampel kat situ kan. Kita tanya expert kan. Okay, so ini tak perlu masuk dalam LR. Ini hanyalah dapatan kita di analisis. Alright. Okay, so habis itu contoh-contoh RQ yang kita boleh buat di analisis. Kalau yang nak tengok design lah. Kalau yang nak tengok principle, tengoklah principle. So based on apa yang you nak cari tahu dekat analysis phase. Okay, kalau ada sub RQ, letaklah sub RQ. Saya letak je kat sini. Tapi biasanya kebanyakan kajian tidak mempunyai sub RQ. Sub RQ ni maksudnya anak kepada RQ lagi. Contoh katalah saya punya RQ pertama, what are the necessity to develop the product Okay, satu saya nak tanya expert, kedua saya nak tanya user, ketiga saya nak tanya teacher. Contoh So saya akan ada sub RQ 1.1 based on expert opinion. Okay, 1.2 based on learner experience. Okay. 1.3 based on teacher perception. So itu maksud dengan sub RQ. Maksudnya soalan kecil lagi yang kita nak jawab untuk kita menjawab persoalan kajian kita nombor 1. If ada. If tak ada, tak perlu susah-susah fikir. Okay, dapat setakat tu? Kalau ada soalan terus je mencelah. Okay, next. Kita tengok sub-studies. Okay, sub-studies ni maksudnya apakah kaedah yang kita nak pakai untuk menjawab persoalan kajian kita yang sebelum-sebelum ni. Yang kita ada sampai 4 kajian ni, kita nak tengok apakah kaedah dia. Okay, so yang pertama katalah nombor 1 ni saya nak buat interview. Itu sub-studies dia. Okay, yang kedua ni katalah kita nak buat SLR, Systematic Literature Review. Jadi sub-study kita adalah SLR. Okay. Dan 2, 3 ni kita nak buat SLR. Yang keempat katalah kita nak buat document analysis. So study adalah document analysis. Okay. Dapat setakat ni? Yang pening-pening? Yang penting ni kerangka. Yes. Nak tanya, document analysis tu macam mana? Document analysis tu samalah macam content analysis. Kita tengok previous study, dokumen-dokumen yang lepas dan kita analysekan content dia mengikut kita punya RQ tadi. Jadi kita menganalisis dokumen-dokumen yang sedia ada. Itu maksud document analysis. Doktor, yang sub-studies tu ada 3 kolom tu maksudnya dia based on 3 phases tu lah. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga punya
ni sub-studies macam tu? Oh tak. Ini untuk analisis phase saja. Okay. Ini untuk analisis phase je. Dia confuse lah tu. Memang confused. Jadi maksudnya bukan fasa pertama macam saya dah buat interview, yang kedua fasa Delphi, yang ketiga NCT bukan? Tak, itu design kan? Yang tu masuk design Okey, kan? design. Yang ni analisis. Ni baru analisis phase yang. Okey. Sayang ni puasa-puasa ni dia jentik hidung. Okey doktor. Doktor teruskan, nanti saya kembali ke jalan yang benar. Okey, saya tarik sikit untuk kembali ke jalan. Okey, sedar ya semua, tolong sedar. Ini kita masih berada di fasa analisis. Dan sub-studies ni adalah sub-studies yang kita nak employ di dalam analysis phase. Sebab kita ada beberapa RQ untuk kita jawab. Okey, contoh saya cakap tadi RQ yang pertama, kita nak buat interview. So interview ni sebenarnya adalah untuk menjawab RQ yang pertama. Okey, sub-study yang kedua adalah untuk menjawab RQ2 dan RQ3. Sebab analisis kita kena buat beberapa analisis supaya nak support maklumat tu boleh digunakan dalam design phase nanti. Okey. Document analysis adalah untuk menjawab RQ yang keempat. So ini adalah RQ4. Belum masuk fasa design development lagi. Fasa analisis pun dah ada beberapa sub-studies. So inilah sebenarnya nature of DDR. Sebab tu bila kita buat DDR, bukanlah nak ni tapi saya sebenarnya nak share lah sikit kan sambil-sambil tu. Waktu saya Viva tu, saya diasak dengan sangat lama pada method. Disebabkan oleh multi method ni lah. Jadi bila nak verdict tu, bila panggil semua masuk ke dalam bilik, examiner pun cakap, dia kata okeylah Tuti, kalau you tengok daripada cara kami soal tu memang tak sakit lah meja, dia cakap macam tu lah lebih kurang memang tak sakit lah meja correction. Tapi kami soal tu bukan sebab kami nak marah, tapi kami nak tahu, dia kata. However, dia cakap disebabkan oleh kajian you yang sangat komprehensif dan external examiner pun tak komen banyak. Okay, jadi kami pun bersetuju untuk meluluskan anda dengan minor modification. Okay, so waktu tu saya tak tahulah nak cerita apa sebab supervisor semua lelaki. Nak pergi lari peluk kan macam-macam pula kan. Jadi yang saya mampu hanyalah mengalirlah sikit air mata saya tu. Sebab benda tu ialah once in a lifetime kan. So bila pemeriksa cakap, chairman cakap minor modification disebabkan oleh comprehensiveness tu tadi. Jadi sebab tu saya suggest kepada sahabat-sahabat yang buat DDR, explain satu-satu, sub-studies tu kalau boleh explain. Sebab kita nak nampakkan benda tu komprehensif. Yang nak menunjukkan bahawa kajian kita ni dari semua angle kita dah buat. So tak ada orang yang boleh cakap no, this is not right. Macam tu lah lebih kurang Dan supervisor saya selalu pesan dekat saya, Tuti tak apa, you buat lebih tak apa, jangan buat kurang. Kalau lebih tak apa, examiner kata potong, potong je. Tapi kalau buat kurang, you kena tambah nanti. So seksa nanti lepas Viva. Jadi itulah nasihat saya, buat lebih tak apa, tak ada masalah. Jadi kalau macam saya ni sampai SB katalah, dia cakap dekat anak-anak buah dia yang sekarang, kau tak payah buat macam Tuti buat. Dia seorang je yang gila buat macam tu. Macam tu lah ayat dia. Tapi saya selalu nasihatkan kepada sahabat-sahabat, buatlah sekomprehensif yang mungkin. Jangan takut buat lebih. Yang takut adalah kurang. Okey, habis cerita. Doktor nak tanya. Ya. Jadi maksudnya kalau untuk fasa analisis ni, kalau macam saya just buat interview expert 9 orang. Okay. Tak cukup ke? Kena tambah SLR ke? Macam mana? Ataupun kalau kita buat SLR saja ke macam mana? Adakah dengan interview 9 orang tu kita dapat menjawab soalan research question kita? Dapat. Kiranya 9 orang tu semua bersetujulah keperluan kepada pembinaan model. Dan ciri-ciri konten semua you interview 9 expert tu lah.
Okay. So itu cukup. Ya, kini tak payah tambah buat SLR ke buat dokumen analisis, tak payahlah. Yelah kalau macam saya nak je suruh tambah tapi sebab kata saya tadi baiklah kita buat lebih daripada kita buat kurang kan. Well, it's up to you. Kalau you ada masa tambahlah sikit SLR dokumen analisis. Okay, terima kasih doktor. Alright. Tanya saya nak suruh tambah ke tidak, saya nak je suruh tambah. Okay, itu je nasihat saya. Okay, tapi kalau rasa benda tu dah cukup rigorous dan komprehensif, boleh just dengan interview saja, tak ada masalah. Saya cuma takut nanti benda tu tak cukup rigorous untuk mendapatkan maklumat untuk konten kita. Okay, so kat sini kita buat sampel. Okay, sub-studies kita yang pertama adalah nak interview. Jadi siapa sampel kita? Katalah kita nak interview lebih kurang macam Izian tadi 9 expert. Okay, dan 9 expert ni pula berapa yang professional, berapa yang field. Katalah professional 5. Field expert berapa? 4. Itu sampel kita. Okay, kalau SLR tak adalah sampel dia. Sebab memang kita tengok previous studies. Document analysis tak adalah sampel dia. Okay, instrumen. Ada tak nak pakai instrumen untuk interview? Of course lah ada. Jadi, jenis apa kita nak pakai? Semi-structured ke? Structured ke? Kena tulis kat situ. Ataupun non-structured. So yang paling famous adalah semi-structured lah. Sebab kita boleh control, apa kata? Kita boleh control kita punya respondent tu tadi kan. Okay, dan semi-structured question ni agak-agak berapa soalan yang sesuai. Katalah ada 8 soalan. Okay. Instrumen untuk SLR tak ada. Document analysis tak ada. Okay. Seperti yang saya cakap hari itu, instrumen validation mesti dilakukan. Setiap instrumen yang kita pakai di dalam setiap fasa mesti divalidate. Jadi untuk semi-structured question kita, fasa analisis ni perlu divalidate by expert. Tapi saya tak nak pakai fuzzy, saya tak nak pakai tak nak pakai CBI, tak nak. Saya just nak tengok persetujuan saja secara naratif. Jadi saya pakai focus group discussion ataupun FGD. Ini nama dia panjang. Focus group discussion. Okay. Kerana apa? Sebab saya hanya nak report secara naratif. Oops. Naratif ni maksudnya kita nak komen yang bertulis. Kita tak nak kira value lebih 70 ke, item deleted ke, tak ada. Kita cuma nak examiner tu komen kat situ. Betulkan, lepas tu dia betulkan ayat kita and then dia bagi ayat yang baru. Macam tu lah maksud naratif. Okay, so yang ni, saya nak tanya, okay, macam ni tadi doktor kata studies kita interview and then kita buat macam yang kat screen ni lah. And then kalau let's say kita tak menggunakan method interview, kita guna method questionnaire, so dekat sub-study ni questionnaire lah. Ya betul. So kat sini tu kalah questionnaire. Questionnaire. And then samalah juga daripada questionnaire tu sampelnya berapa and then kita kena buat soalan and then kita kena validate daripada expert juga. Yes, betul. Ya Allah, tengok bulan Ramadan cepat faham semua. Ni maksudnya kita baru nak develop questionnaire tu doktor kan? Belum kepada fokus yang kita nak hantar ke apa lagi kan? Ni baru peringkat awal kan? Baru peringkat awal. Baru nak merangka. Okey, faham doktor. Terima kasih. Doktor. Ya. Macam saya dalam analisis keperluan ni saya guna questionnaire yang telah diadaptasi lah daripada yang lepas. Contohnya saya guna dalam Burst Empiri 1996 dan soal sidik ni juga telah digunakan dalam beberapa kajian lepas juga. Jadi adakah saya perlu untuk validate juga? Okey. Alright, soalan yang bagus. Okey, saya sejujurnya kalau saya lah saya nasihatkan sekiranya you memang setiap item tu memang sebiji tu memang yang kita perlu, memang
memang dah tak perlu ubah apa-apa pun, saya nasihatkan pergilah validate tanya expert juga. Kenapa? Sebab dia berlaku macam ni. Kadang-kadang dalam setting semua kajian yang lepas sesuai, tapi setting kajian kita ada benda yang tak diukur dengan betul. Jadi in case ada berlaku begitu, saya takut nanti tak reliable kita punya data tu tadi. So as simple as you bawa je questionnaire yang ada, letakkan teori apa yang nak pakai, apa yang you nak bangunkan, tanya je expert tu, do you think it is suitable the items for my research? Itu je, tanya narratively. Okay. Maksudnya tanya pakar tu cukup seorang ke macam mana? Janganlah seorang. Oh, kira kesahan kandungan jugalah ya doktor? Macam kesahan kandungan. Saya suka menasihatkan begitu sebab banyak kejadian yang saya tengok memang kena tembak pasal questionnaire. Alright. Macam tu. Kalau expert, katalah kita pergi, expert cakap, boleh dah you ambil je semua sesuai. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita just nak dapatkan konsensus tu je. Kalau katalah kita pergi satu expert, tiba-tiba expert tu komen, oh item ni tak berapa sesuai lah. So kita dah dapat nilai tambah kepada kita punya questionnaire tu tadi. Okay, alright. So kalau questionnaire tu questionnaire lah. So sampel siapa, katalah tak kisahlah, letaklah sampel siapa ya. Doktor nak tanya, questionnaire yang tadi tu perlu tak kita lepas validate kita pilotkan dulu before kita hantar dekat actual respondent tu? Untuk analisis ni ke? Ya, untuk fasa analisis ni. Tak perlu pilot. Ya, maknanya cukup sampai validate sahajalah. Yes, cukup sampai validate sahaja. Okay, thank you doktor. Alright. Saya main cakap je ni, tapi saya tak, citationnya ada ya. Bukan main cakap saya je. Kalau cakap saya je tak kena. Jadi saya ada citationnya. So dekat fasa analisis ni tak perlu kita nak pilotkan instrumen yang kita pakai pada setiap fasa. Yang kita perlu pilotkan adalah produk kita. Tak perlu pilot tapi masih kena tengok pada reliability dan validity kan? Macam mana tu? Reliability kena tengok juga kan? Kepercayaan instrumen, kepercayaan soal sidik kena kan? Ya, betul. Sebab tu saya kata validation tu perlu. Validation teruslah suruh expert tu reliable kan. Okay. Tapi tak perlulah dipilotkan. Okay. Alright. Doktor, saya tanya. Ya. Soalan lain tadi semua ke arah yang pembelajaran. Saya kena tanya sikit pasal produk ni. Boleh. Saya punya RQ ni mainly ada dua lah. What is the necessity to develop the system? What are the suitable features to be included in the system lah. Okay. So the first RQ tu basically the first RQ tu interview lah. Yang macam doktor suggest malam, maksudnya kita go to the experts lah. And then tanya dia penting tak benda lah ni kan. Okay, fine. Tapi yang the suitable features ni, suitable features ni saya pakai SLR, boleh ke? Boleh, nak tengok previous study punya nak tengok previous study, yes. Boleh, tak ada masalah. Dan sorry, satu lagi sebenarnya yang nak tengok juga based on observation. So bila buat observation, record video apa semua tu, so instrumen dia adalah observation punya checklist. Yes. Okay. Betul. Checklist dia adalah dia punya variable-variable yang kita dah tengok daripada literature. So yang itu pun kena validate based on your advice yesterday, betul? Ya, betul. Itu pun kena pergi expert. Itu pun kena tanya pendapat expert. Betul tak elemen tu tadi? Sebab kita analyse mengikut perspektif kita. Tak. Dia okay, perspektif kita tu satu dan ada juga based on literature review. SLR dah mention lah, this is the variable and so on. Cuma kita ada tambah lah beberapa variable. Kita just nak expert confirmkan lah kan. Ya. Kalau dah terbuat kalau dah ke depan kena patah balik sikit lah. Itu lah. Patah balik. Tak apalah, janganlah straight sangat. Patah balik tak ada masalah lah. Okay. Tapi expert normally berapa ramai? Expert normally berapa ramai? Okay, kalau ikut Rubio dia minimum 3 orang. Oh, minimum 3? Yes. Okay. 5 lah, nice. 5 lah kot
5 tu macam tak bahaya sangat lah kan. Kalau macam 3 tu macam ngam-ngam je kan. Sengaja-sengaja je buat kan. Macam tu lah. Tapi itulah, yes, okay. Alright, so maksudnya apa-apa pun yang kita dapat daripada LR lebih baik lah kalau kita confirmkan dengan expert. Because of the setting kan? Yes. Okay. Because of the setting, exactly. Okay. Ni memang cemerlang semua ni. Boleh bagi nanti si Zil letak A+ semua ya Anis. Aduh. Okay, Alhamdulillah. Alright, so bila bertanya tu maksudnya faham lah tu kan. Kalau tak tanya pun lagi faham kot. Yang senyap ni tak tahulah, tak faham lah agak-agaknya. Okay, so sekarang kita pergi kepada who are the experts. Kita nak pilih siapa. Letaklah kat situ siap-siap supaya kita boleh rancangkan kita punya fasa analisis ni berapa lama. Kalau you all nak pilih Profesor Emeritus, Profesor, mungkin masa yang you nak ambil lebih lama. Kena fikir macam tu je lah Kalau nak ambil yang macam saya ni mungkinlah masa tu lebih sedikit. Sebabnya dalam seminggu 2 tu dah boleh bagi feedback. Sebab walaupun busy kita tetap bagi feedback. Tapi kalau macam yang profesor tu saya pengalaman saya sampai 3 bulan belum dapat feedback. Adalah kan. 3 bulan pun kita tanya, oh ya saya lupa. Connection teruk. Okay. So who ada expert? Kita letaklah berapa professional expert tadi siapa? Letaklah nama siapa. Macam itulah lebih kurang supaya kita dah boleh risik-risik dia. Tanya-tanya dia, boleh tak doktor untuk validate saya punya ni. Itu je. Okay, dan duration sangat penting. Okay. Interview kita sampailah segala method instrument validation semua ni agak-agaknya berapa lama. Kena letak kita punya timeline tu. Katalah kita kata kita boleh dapat validation expert dalam masa seminggu for example kan. So kita basi-basikan lah jadi 2 minggu. Okay, so SLR kita katalah kita bolehlah tengok-tengok sekejap dalam masa 1 bulan. Katalah Okay, kemudian kita punya yang ketiga document analysis katalah 2 minggu. 1 bulan lah. Nak beraya ni. Okay, 1 bulan. Okay. Jadi kat sini sebenarnya lepas ni kita boleh masukkan kat dalam kita punya Gantt chart. So kita dah tahu dah fasa analisis akan memakan masa 2 bulan 2 minggu. So dah boleh siap-siap masuk Gantt chart ini fasa analisis je. Jangan buat lagi fasa lain. Itu cara dia Okay, next. Habis fasa analisis. So kita dah dapat dah kerangka dia. Daripada awal RO, RQ dah memang align dah kalau guna framework ni. Jadi kalau nak ubah-ubah sikit pun ubah kat dalam framework ni saja. Okay, next adalah fasa design. Okay, pada fasa design, more or less yang kita kena buat adalah daripada maklumat yang kita dapat daripada analisis phase, kat sinilah kita nak create kita punya design, content, karakteristik yang ada pada modul kita. Jadi kat sini saya rasa fasa yang agak mencabar. Sebab kat sinilah yang akan menentukan jatuh bangun produk kita. Jatuh bangun produk kita. Sebab kita kat sinilah kita kena design every particular things tentang kita punya produk. Okay, for example, untuk modul contohnya. Kalau modul tolonglah kawan-kawan, saya nasihatkan buatlah storyboard. Okay, supaya kita tahu slide 1 nak masuk apa, page yang kedua nak masuk apa. So kita dah siap-siap, dah plan image apa nak masuk, suara apa nak masuk. Kalau tak ada suara mungkin label ke, karakter ke, semua kita dah plan dekat dalam storyboard. Yang mungkin biasa buat animation ke video ke biasalah dengan storyboardnya. Okay, kalau untuk questionnaire pula kat sinilah you all nak design the construct, the items, the scale, macam mana nak analisis, boleh ke tak analisis. Kat sini jugalah you all nak design macam mana nak distribute the questionnaire
Macam mana nak recollect balik, nak create peraduan ke, siapa yang menjawab boleh memenangi hadiah bertuah contoh kan, untuk menggalakkan responden kita menjawab. So kat sinilah kita nak kena design everything supaya bila kita punya implementation nanti smooth. Walaupun ada masalah, kita ada plan B, plan C macam tu. Okay, kalau untuk framework kat sinilah kita nak designkan kita punya domain. Item apa, item ini nak relationshipkan dengan apa, macam tu lah. Dan analisis ni nak pakai apa, semua kena design kat sini. Okay, so kita pergi kepada step design. Okay, so seperti yang saya cakap tadi, bagi yang buat objektif asing-asing boleh ambil to design lah. Okay, bagi yang buat to develop, covered 3 fasa, boleh copy paste balik yang to develop. Okay, so pada design phase, kita punya objektif masih lagi to develop. Ataupun yang nak buat asing-asing setiap fasa, to design. Okay, jelas Okay, so bila masuk kepada design phase, kita pun boleh buat RQ kita. Katalah, what are the elements? Ataupun components. Ataupun karakteristik mana-mana lah of the product. Tu kita punya research question kita. Sebab dekat design lah kita nak tahu every particular things about kita punya produk. Kita nak design every particular things tentang kita punya produk. Okay, dan dekat design phase ni suka saya menasihatkan supaya letak sub RQ. Sub RQ ni kita boleh highlightkan ke dalam report fasa sahaja. Tak perlu hadir dekat dalam depan thesis pun tak apa. Sebab dekat design phase ni saya rasa kalau saya sendiri pun dekat 10 soalan saya tanya. Contoh seperti kejap saya tunjuk contoh. Sekejap Kejap 1 minit. Sekejap saya share balik. Ya Allah, dia pergi tutup pula yang tu. Okey, tak apa. Saya nak tunjukkan this one. Okey, contoh dekat dalam design phase dekat dalam design phase saya ada dekat 10 RQ lebih kurang macam tu. Okey. So kat sini ada design phase. Okey, saya besarkan sekejap Okay, so ni adalah untuk design phase. Maksudnya every particular things yang kita design untuk the phase tu, itu dikira sebagai sub RQ kita. For example, saya tanya soalan yang pertama ni, what are the forms? So itu adalah sub RQ. What is the software used? Pun kena tahu. What are the contents? What are the materials? What diagrams should be included? How multimedia presentation can be compiled?
how the information in the booklet should be presented. Nampak So every little details about the design kita kena jadikan dia sebagai kita punya soalan. Sebab kita nak jawab ni. Bila ada soalan, kita perlu jawab dan kita perlu discuss dekat dalam thesis kita. So ini nak menampakkan bahawa modul kita. Doktor tak nampak example. Macam mana? Tak nampak doktor punya screen. Tak nampak. Lama, kenapa? Screen nampak tapi yang RQ tu tak ada. Jadual ni nampak tak? Tak. Nampak Alah, hai. Screen ada tapi putih. Dia word tapi dia tak ada apa-apa dalam word tu. Content dia kosong. I see. Kejap saya buka balik lah. Sekejap ya. Yang ni nampak tak? Okey, nampak Alright, okey. Tadi mungkin sebab dia terdelete. Okey, so kejap saya kena buka balik. Sabar ya. Okey, nampak tak sekarang? Nampak apa Doktor? Nampak Nampak apa? Nampak tak skrin ni? Skrin nampak lah. Ada tak kontennya? Tak ada pun. Ada? Product. Kosong. Masih yang sama, yang table product. Product. Dia tak ada konten, yes. Okey, sekejap. Alah, hai. Okey, tak apa, sekejap. Okey, ini nampak tak? Yes, nampak Dok. Okey. Payah juga macam ni. Okey. So, anyway, saya tunjuk contoh design. Okay, bila masuk design phase, saya ada RQ. Kemudian saya letakkan sebagai sub RQ. Table 4.2 saya besarkan. Okay. So table 4.2 ni adalah sub RQ saya, which is semua soalan-soalan kecil-kecil yang kita nak tanya dalam design kita. Alah, hai. Mencabar betul lah aku. Okay, dengar tak? Dengar? Okay. Alright. Mencabarlah guna teknologi macam ni. Apa je lah kan. Kadang dia main merah, kadang dia main hijau. Okay, so harap dengar suara saya. Okay, jadi table ni, ini adalah sub research question saya. Walaupun saya tak letakkan di depan thesis saya, tapi saya senaraikan di dalam report fasa design. Jadi saya ada lebih kurang 10 soalan yang saya tanya di sini. Jadi sebab tu saya jadikan dia sebagai sub research question, sebab saya tak nak benda ni hadir dekat dalam thesis utama saya. Kalau hadir dalam thesis utama saya, maksudnya terlalu panjang lah saya punya research question. Okay. Jadi apa sahaja soalan yang kecil-kecil yang cinonet-cinonet tu, yang warna apa, bentuk macam mana, gambar apa, skru apa, lebih kurang lah dimasukkan ke dalam sub research question kita. Sebab bila kita nak bangunkan satu produk, of course kita kena details up every little thing.
Macam mana nak present bentuknya, macam mana contoh kalau macam Hafzi buat produk. So apa elemen yang nak pakai, warnanya kena cat apa skru nak pakai, jenis apa, kenapa, macam itulah lebih kurang ya. Jadi semua itu dijadikan sebagai sub RQ. Sebab tu dalam ProDev ni saya letakkan sebagai sub RQ. Oh dia kena share macam ni tu. Entahlah apa yang berlaku. Okey, ni ProDev. So itu maksud dengan sub RQ. Boleh Okey, so tadi kita punya objective to develop. Kalau yang to design lah. Kena buat balik sebab dah hilang tadi. Okay, so RQ kita adalah what are the elements yang kita nak. Every elements yang kita nak guna untuk membangunkan kita punya produk. Ataupun nak pakai benda lain pun boleh. Komponen boleh, ciri-ciri boleh, tak ada masalah. Okay, so sub RQ ni adalah every little things yang kita nak tahu tentang produk kita. Contoh, color. Lagi, what form, image. So every little thing yang kita nak binakan kita punya modul terus masukkan dalam sub RQ. Katalah nak buat sistem tadi, nak pakai apa? Tak tahulah sistem apa yang biasa kita pakai. Sistem kita tanya pasal apa? Code. Okay. Kurang macam tu. Okay. Kemudian sekarang kita pergi kepada produk objektif. Bukan research objektif. Jangan terkeliru. Ini adalah kita punya objective of the product. Dia lain daripada research objektif. So katalah produk kita untuk to enhance apa dia buat engagement tu kan. To enhance engagement of students through apa? Jadi ini adalah objektif produk kita. To develop high thinking skills, for example. Ataupun kalau Hafzi apa objektifnya produk? To enhance the use of turn signals among motorcycle riders. Signal? Ya, signal. Motorcycle signal tu. Oh. Kat kereta tak boleh buat ke? Payah sangat nak bagi signal dia orang ni kan? Kereta dah ada sebenarnya. Dah ada. High end lah tapi. High end punya model. Oh. Payah Motor juga. tak ada. Itu yang saya apa teori nak buat itu. Sebenarnya to be honest lah, secara jujurnya saya dah proposal defense last week. Dah lepas lah tapi apa ni examiner tak tanya pun pasal-pasal benda ni sebab dia tengok general je kan. Tapi bila DDR punya scope ni dia lagi saya takut kena kat Viva je lah. Itu saya nak ni lah. Kena follow Kalau lah. saya nasihatkan carilah sekejap kan. Sekejap je. Okay, so itu dia punya produk objektif Jadi objektif of the product. Kalau macam yang membangunkan sistem, tulislah sistem tu adalah untuk apa sebenarnya. Okay. Alright. Jadi produk karakteristik. Ini adalah teori kita pakai apa elemen yang nak dimasukkan apa semua kena ada kat sini. Okay, so ini kalau yang belum ada lagi result daripada analisis bolehlah abaikan dulu. Nak air ni. Kalau yang dah ada maka bolehlah masukkan dekat sini. Okay. Dengar? Tak dengar? Tak dengar ke? Siapa yang cakap ni? Tak ada apa Dengar tu doktor, cuma ada suara lain. Okey, dengar suara saya? Dah jadi macam trauma dah pada suara ni. Alright.
Okay, so masukkanlah konten kalau dapat, masukkanlah dah daripada analisis kita dah dapat, kita masukkanlah. Okay, contoh macam saya katalah saya dah dapat jadi konten ni contoh saya nak masukkan apa tu. Ini kita kira guna yang tadilah yang saya bagi contoh. So masing-masing masukkan konten masing-masing. Ini video. Okay, itu contoh yang saya buat. Okay, teori yang saya pakai, teori yang konten tu, apa dia maksudnya content of our product? Karakteristik. Oh, okay. Okay. Konten Okay, saya ulang. Konten ni adalah apa sahaja yang kandungan lah, maksudnya kandungan yang kita nak masukkan ke dalam kita punya produk. Jadi katalah kalau modul tu apa konten dia, dari skop apa yang kita nak masukkan, dia punya isi kandungan kepada modul. Construct dia semua kan. Jadi masukkan. Katalah dari segi sudut questionnaire. Construct apa? Construct satu apa? Sebab ni kita dah dapat dah ni daripada need analysis tadi. So kita letak kat situ. Construct satu apa, lepas tu item bawah construct tu apa. Macam itulah. Ini maksudnya content. Kalau yang produk saya tak nampak sangat kontennya apa sebab ni memang membina satu produk yang fizikal. Okay. Alright. Jadi kalau tidak diguna pakai oleh kajian anda, tak perlulah guna pakai. Saya letak ni secara general sahaja. Okay. Dan teori, masukkan teori. Okay. Kemudian elemen. Mungkin untuk produk elemen lebih sesuai. Elemen apa yang perlu dimasukkan kat dalam produk tadi. Kalau framework, mungkin kita more kepada elemen. Okay. Domain, team 1, team 2, team 3 contoh. Ini untuk framework yang sesuai. Kalau tak adalah. Kalau ada, letaklah teknologi apa yang terlibat. Yang bina sistem, yang bina questionnaire. Katalah questionnaire tu boleh diakses melalui apps apa kan. So kalau ada teknologi involved, letakkan teknologi involved apa. Katalah kat sini saya letak katalah guna Moodle for example. Okay, kalau pakai apps lah. Kalau yang produk tu mungkin lebih banyak teknologi yang terlibat. Jadi letaklah teknologi apa yang terlibat di dalam kita punya produk. So material ni apa yang terlibat? Katalah ada image, ada video, ada narration. Kalau kata questionnaire yang biasa-biasa, yang booklet biasa je kan. So tak adalah melibatkan material banyak pun. Dia hanya dibina menggunakan Microsoft Word katalah Jadi tak ada image apa semua. Jadi material dia hanyalah content tu saja. So tak perlulah isi kolom tersebut. Okay. Untuk produk mungkin barangkali banyak material yang terlibat. Jadi letakkanlah, senaraikanlah material yang terlibat tu. Saya tak tahulah skrulah apalah semua tak tahulah, letak masuk dalam tu. Okey, jadi untuk design ada sub-studies yang terlibat tak? Biasanya setiap soalan yang kita nak buat design, macam saya mention kepada Puan, apa dah nama, ya Allah. Sekiranya ada benda yang dalam design tu tidak di-cover di dalam analisis, maka kita perlu menjalankan satu lagi, macam mana kata run over the analysis through the design phase. Macam saya bina modul, tiba-tiba ada lagi elemen yang saya tak tanya dekat dalam analisis, tertinggal. Tapi nak go back to analysis phase macam dah makan masa. Okay, jadi on the way tu, saya just tanya je expert-expert yang ada di sekeliling saya. Termasuklah kita punya supervisory committee. Dibolehkan. Ini bincang coffee talk je. Tapi kita letaklah kat sini. Kita discuss all the elements dengan expert through focus group discussion.
Sebab tu kalau tengok saya punya thesis tadi dia leceh sebab dia kena share satu-satu. Okey, kalau tengok yang ni, nampak skrin saya? Okey, kalau tengok yang ni, katalah saya tanya pasal ni katalah saya tanya what is the software used? So source dia nampak saya letak kat sini discussion with multimedia module expert. Sebab ini saya tak buat dalam fasa analisis saya. Takkanlah saya nak buat analisis mata-mata nak tahu software apa nak guna. Jadi itu macam tak berapa nak logik lah sebab benda tu sangat boleh tanya direct je. Yang expert multimedia ni dia memang dah tahu dah dia nak pakai apa. Jadi saya masukkan benda tu kat dalam design phase. Sama juga. Contoh soalan saya seterusnya saya nak nampakkan the idea. What are the materials to be developed in the booklet? So ini takkanlah saya nak buat need analysis semata-mata nak tahu material apa yang nak pakai. Nak pakai A4 paper ke, nak pakai dalam bentuk booklet ke, saya tak perlu buat analisis yang rigorous untuk itu. Jadi saya nyatakan kat sini, saya buat through focus group discussion. So booklet saya guna apa? Guna A4 paper je. Compile jadi booklet. Okay, so saya harap tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat faham apa yang dimasukkan dengan sub-studies pada fasa design. Jadi kalau sakit tekak pun tak boleh minum air ni. Yang puasa jangan minum air, yang tak puasa bolehlah makan seperti biasa. Tapi yang berpuasa ni macam ni lah. Air ada kat depan dia. Duk tengok, duk jeling je daripada tadi. Okay, but anyway, kita ada FGD, so saya sarankan. Saranan saya adalah sekiranya ada benda-benda kecil, ciri-ciri yang kecil-kecil itu yang tak logik untuk dibuat need analysis yang rigorous, maka letaklah dalam thesis you decide menggunakan focus group discussion. Itu yang terbaik. Macam physical appearances. Ini letaklah ciri-ciri fizikalnya, ada berapa muka surat. Kalau guideline ataupun framework tak adalah sangat fizikalnya. Kalau produk mungkin banyak physical appearances yang you kena explain. So explain lah kat produk sini. Warna dia merah. Bentuk dia contoh bulat. Ni saya letak je ya supaya dapat idea. Okay. So sekarang ni untuk kita punya sub-studies sekiranya ada perlu menjalankan discussion yang lebih lanjut, kita clarify kalau siapa expert kita. Berapa orang expert kita. Focus group discussion. Yes. Nak tanya tadi yang sub-studies tadi, kalau benda-benda yang doktor kata kecil kita tertinggal waktu analisis, so kita buat di sini, kita guna focus group, and then dia punya apa maksudnya cara kita nak record tu nanti kita nak letak macam mana? Ataupun sekadar memang kita tulis je dalam A4 atau kita buat table macam doktor buat tadi tu? Boleh. Maksudnya buat macam saya report tadi je. Tak payah nak cerita details apa yang berlaku semasa perbincangan tu. Okey, boleh faham doktor. Okey, sebab benda tu kecil sangat. Benda tu kecil sangat untuk kita buat subtopik untuk focus group discussion. Tapi whatsoever you boleh buat. Contoh dalam design tu you boleh buat ada lagi satu subtopik focus group discussion. Jadi you pun report lah apa yang didiscuss dekat dalam focus group discussion tu tadi. Lepas tu summarize kan dalam table macam saya buat tadi. So kita nampaklah every details. Okay, so duration berapa lama untuk kita punya design phase? Yeah. Yang physical appearance tu refer pada produk kita tu yang rupa macam mana? Oh, okay. Pada produk kita tu. Gambar apa kat depan, nak letak stiker ke, macam tu lebih kurang produk kita. Okay, baik-baik. Kalau kata produk tu adalah teknologi punya produk yang macam online punya produk kan, mungkin kat sini kita boleh letak interface lah. Kalau macam physical punya produk, kita boleh cakap physical appearances. Tapi kalau kata multimedia punya produk macam software ke sistem ke, mungkin kita boleh cakap interface.
Okay, so duration. Katalah nak design ni perempuan-perempuan mesyuarat, meeting, focus group discussion, tatap-tatap, dapatlah jawab 15 soalan kita tadi dalam masa katalah 2 minggu. So sekarang kita dah ada timeline. Tadi 2 bulan 2 minggu, tambah lagi design phase 2 minggu. So kita akan ada 3 bulan untuk 2 fasa. Alright, habis. Okay, setakat 2 fasa ni. Boleh ikut ke? Doktor nak tanya. Ya, boleh. Saya sekarang ni tengah fasa design. Saya buat model pengajaran Al-Quran. Sepatutnya untuk pembinaan instrumen soalan questionnaire, saya kena buat focus group lah. Tapi disebabkan PKP ni tak jadi buat focus group, maksudnya tak jadi nak pergi kutip data secara lapangan. Saya interview seorang-seorang. Dapat kena dalam 10 orang, interview cikgu. Dan bila dah interview tu, saya dapat elemen tu dalam 235 elemen untuk questionnaire. Jadi macam banyak sangat kalau questionnaire tu untuk expert jawab pula untuk Fazi Delphi. 235. 235 item. 235 Ke saya tak tahulah saya salah apa masuk elemen ke, tapi saya check lah satu-satu. Maksudnya macam tu. Macam mana kita nak kecilkan scale dia, kecilkan skala dia. Okey. Item tu. Macam ni, yang tu pergi kepada expert tu cikgu saja ataupun pensyarah? Expert cikgu saja. 10 orang guru Al-Quran yang mengajar. Sebab fasa ada juga expert yang daripada lecturer, 2 orang. So item tu dipersetujui oleh expert tersebut? Item tu maksudnya waktu interview tu diorang yang bagi tahulah elemen-elemen ni perlu ada. You basekan lepas pada tu LR tak? Basekan pada sebenarnya, LR? Sebab saya tanya saya punya supervisor, dia kata sebab kalau ambil daripada LR tak cukup. Tak powerful lah. Kiranya dia suruh buat interview ni untuk dapatkan lebih detail. Okay. Suggestion saya, sampai 235 item tu macam tak logik untuk dijawab. Okay. Jadi, in anyhow, kita kena tengok you punya directions of the research tu based on your theory. Yang mana yang paling tepat untuk mengukur elemen yang ada dalam teori Izzian. Kalau bagi saya, ini adalah terpulang kepada Izzian dan juga supervisor. Okay. Kalau nak rajin lagi, buatlah analisis untuk Doktor tak clear suara. Tak clear ya? Inilah masalah laptop saya ni. Apa entah. Kejap. Okay, hello. Clear tak? Dengar tak? Saya pakai headphone. Kalau dekat sini suara doktor clear je saya dengar. Agaknya kat sini kot sebab sini hujan. Saya dengar je doktor. Alamak. Main pula Izzian ni kau. Kesian saya. Okay, so bagi pendapat saya, item-item begitu sepatutnya kena ada justification berdasarkan teori juga tau. Jadi maksudnya kita tengok item mana yang paling mengukur teori kita tu. Itu satu. Lepas tu kalau macam rajin, tapi tak adalah kita rajin kan, hantar item tersebut untuk divalidate. Validate tak item 235 item tu? Belum validate lagi. Jadi bila Izzian dah dapat 235 item, hantar kepada instrumen punya expert dan juga content expert untuk validate item tadi. Bolehlah guna CBI. Okay, kira menggunakan CBI ataupun nak pakai Fazi, tapi Fazi takut renyah lah pula kan, tak kisahlah, boleh je. Jadi pakailah Fazi untuk validate the item. Jadi kita dapat item mana yang perlu di-delete, item mana yang perlu di-remainkan. So itu suggestion saya lah. Kalau boleh delete lah sampai jadi 60. Okay. Terima kasih doktor. Okay, so
Okey, kawan-kawan, daripada kisah Izian tadi tu kita dapat ambil pengajaran setiap item memang kita tanya orang, memang kita tanya expert ataupun field expert, cikgu. Dia dibagikan suggestion apa semua kan. Jadi kita pun bina item. Yes, betul. Item yang dibina tu tadi perlu divalidate oleh expert pula. Sebelum kita nak guna kepada kita punya responden. Jadi expert tu tadi akan nilai item ni sesuai tak? So sekiranya tidak sesuai, setelah divalid oleh 5 orang atau 7 orang expert, maka kita delete lah item yang tidak sesuai tadi. Okay, itulah caranya, salah satu caranya. Okay. Doktor? Yes. Tanya lagi. Kan tadi macam yang kita nak validate tadi, kalau kita terus je pergi bagi pada expert terus 3 ke 8 orang tu macam mana Doktor? Tak perlu yang macam Izian akan ambil tadi 10. So dia dapat banyak question and then kena validate pula daripada expert. Kalau kita terus pergi bagi pada expert saja terus. Okey, dia macam ni. Kerja expert adalah validate apa yang ada. Dia takkan macam mana nak cakap expert validation adalah bila you dah bina item dan expert akan validate that item. Tapi kalau you nak bawa kertas kosong pergi jumpa expert, tolong bagi item, dia tak akan buat. Tu beza dia. Jadinya item tu in anyhow, you yang kena provide untuk expert to validate. Okay, boleh Alright. Okay, so habis pasal design kita. Okay, dan tadi saya ada cerita pasal storyboard. Jadi ni saya buat contoh je lah dekat ProDev tu. Daripada semua maklumat yang kita dapat daripada fasa analisis dan juga fasa design, maka kita design lah kita punya modul ataupun produk tu tadi. Kalau contoh modul, saya nasihatkan buatlah storyboard. Lukislah apa yang patut, ambil gambar daripada internet dulu pun tak apa. As long as kita tahu ideanya, page ni apa, page ni nak letak apa, macam tu lah Okay, kalau untuk questionnaire, teruslah boleh design interface dia, arrangement, the scale, type of item, strategi dan sebagainya. Okay, kalau untuk framework, bolehlah mula identify team, sub-team, domain, relationship, shape or arrangement. Okay, dan kalau untuk guideline, semua benda-benda ni perlu ada topik apa, arrangementnya macam mana, ada tak attached document yang perlu dirujuk, index dan juga references. Okay, so ni saya dah bagi contoh dekat dalam storyboard ni. Jadi bila dah dapat dah idea, rough idea, kita dah draft dah. Inilah produk kita. Draft dekat dalam Microsoft Word pun tak apa. Sebab kita nak nampak dia punya structure tu macam mana. Okay, so lepas dah design tu dah complete, barulah kita pergi kepada development phase. So as simple as bila kita masuk development phase, dia adalah mengenai kita punya design phase. Memang macam-macam mana pun kena follow the design. Ya. Sorry, Doktor boleh tak terangkan sikit beza apa ni perbezaan antara framework dengan guideline tu? Saya macam confused jugalah. Framework dan guideline. Oh, semalam pun ada yang tanya kan? Okay. Saya bagi contoh.